Edarkan manusia bahawa kesemua yang ada ini merupakan makhluk. Ketika kita mengatakan kesemua ini merupakan makhluk, sudah pasti wujud di sana khaliq. Makhluk artinya yang dijadikan. Siapa pula penjadinya? Penjadi itu ialah Al-Khaliq. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu akan lahirlah sebuah kesyukuran dan juga ketundukan. Maka pertanyaan seumpama itu bersambung dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Dalam ayat 68 Allah bertanya, terangkan kepadaku tentang air yang kamu minum. Air itu pada dasarnya diturunkan dari awan-awan. Kadangkala Allah mengatakan diturunkan dari langit. Langit artinya bahagian atas daripada bumi. Contohnya pada surah Fatir ayat 9. Fatir ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu allazi arsala riyah fatuthiru sahaba, sampai ke hujung ayat. Dialah Allah yang mengutus angin. Arsalar riyah. Riyah itu angin. Yang mengutus angin itu, yang menyebabkan angin bertiup itu siapa? Yang menyebabkan angin bertiup itu ialah Allah yang Maha Pencipta. Kemudian angin itu, kata Allah, membawa awan-awan. Fatuthiru sahaba. Sehingga ayat itu bersambung menceritakan tentang bagaimana pada suatu ketika awan yang dipenuhi air itu akhirnya menurunkan hujan. Hatta padang pasir yang kering kontang sekalipun, ketika turun hujan ke atas bumi gersang itu, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang tertentu. Di hujung ayat 9 surah Fatir yang saya bacakan tadi, Allah menegaskan, kadzalikan nusyur, demikianlah hari kebangkitan. Allah menceritakan tentang fenomena alam, akhirnya nak menyedarkan kita tentang apa? Tentang Dia, bahawa Dialah yang menjadikan awan dan akhirnya menurunkan hujan untuk kita manfaatkan. Semuanya untuk menginsafkan kita tentang Dia Azza wa Jalla. Maka kita kembali ke ayat tadi. Allah mengatakan, air yang kamu minum itu, yang datang daripada awan itu, siapa yang menurunkannya? Semua ini perlukan jawapan. Dan sudah pasti bila kita mengkaji, contohnya sebagai ahli sains, kita mendapat jawapan. Tetapi jawapan itu sepatutnya menjadikan kita lebih yakin kepadanya Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk ke ayat nombor 70. Allah menyentak pemikiran kita dengan mengatakan, kamu tahu tak, jika Allah mahu, Allah boleh menjadikan air hujan yang turun dari atas itu asin, dan kamu tidak bisa meminumnya. Jika Allah mahu, Allah boleh wujudkan satu putaran yang melahirkan satu fenomena alam yang menyebabkan air hujan itu masin seperti air laut. Bukan suatu yang mustahil bagi Allah. Kamu kenal air laut, dia masin. Malah air laut merupakan air yang memenuhi hampir 3 suku dunia. Kamu kenal air masin itu. Jika Allah mahu, air hujan pun boleh masin, dan kamu tidak boleh meminum dan memanfaatkannya. Tapi Allah tak buat demikian. Allah wujudkan sistem penapisan, sehingga ketika musim panas, air laut itu menguap ke atas. Evaporation, itu bahasa Inggerisnya. Berlaku evaporation dari air bumi yang kebanyakannya yang menguap itu air laut yang asin.
Logiknya ialah air laut yang menguap ke atas, yang masin itu turunnya juga masin. Jika ikut logik manusia biasa. Tapi Allah mengatakan Allah tak buat begitu. Air itu melalui satu proses yang menyebabkan akhirnya ketika ia turun, ia menjadi air tawar. Subhanallah. Siapa membuat sistem itu? Allah mahu kita berfikir. Dan kita mesti berfikir dengan ilmu. Sebab itulah bila kita mengkaji alam, dan ayat-ayat yang kita bicarakan tadi tentang alam, ada setengah pakar yang mengkaji mengatakan terdapat lebih kurang 750 ayat Quran dalam Al-Quran yang membicarakan tentang alam. Seolah-olahnya terdapat dalam Al-Quran satu bahagian yang besar yang bercakap tentang alam, dan Allah mahu kita mengkaji alam. Maka lahirlah ilmu sains. Sebab sains perlukan kajian. Mengkaji sebab musababnya berkaitan dengan alam. Tetapi ilmu itu hendak membawa kita ke mana? Semalam, dengan izin, bukan sekadar seronok bercerita, tapi ada sebab. Semalam saya membuat rakaman bertajuk Atom di TV9. Maka dalam perbincangan itu, ketika menjawab soalan, teringat tentang satu perkara penting. Saya dengan Prof, insya-Allah akan ditayangkan, anda kenal Prof itu nama apa. Saya dengan Datuk Prof membicarakan tentang atom. Berbalik pada surah Sabah ayat 3. Allah mengatakan, tidak ada benda yang tersembunyi daripada Allah, walaupun benda itu sebesar zarrah, zarrah atom, ataupun yang lebih kecil dari atom, ataupun yang lebih besar. Kami kagum disebabkan ketika ayat itu diturunkan, ini cerita ayat lain tapi berkaitan dengan alam. Ketika ayat itu diturunkan, ayat tentang atom diturunkan, dunia sejagat masih berpegang dengan konsep atom yang dibawa dan dipopularkan oleh tokoh-tokoh Greek, tokoh-tokoh Yunani. Malah kalimat atom pun satu kalimat dari bahasa Yunani, dari kalimat atomos. No, tidak. Tomos, cut. Atomos, cannot be cut, indivisible. Atom itu kalimat kita sekarang, sesuatu yang tak boleh dikecilkan lagi, tak boleh dibahagikan. Tiba-tiba ketika Allah turunkan ayat atom, Allah mengatakan ada yang lebih kecil dari atom, ada yang lebih kecil dari atom, asgharu min zalika, lebih kecil. Maka hari ini kita sedar dengan kelahiran subatomic particles, iaitu benda-benda lebih kecil dari atom. Yang paling kecil dikatakan sebagai neutrino. Ada lagi kalimat seperti neutron, elektron, proton, quarks, muons. Banyak lagi kalimat, saya pun tak hafal kesemuanya. Akhirnya membenarkan kalam Allah menyebabkan kita kagum dengan Al-Quran. Itu nak saya kaitkan dengan ayat-ayat tadi. Bila kita bercakap tentang sains, kita bercakap tentang kajian. Kajian tentang apa yang boleh kita lihat dan boleh kita kesan dengan menggunakan panca indera. Tetapi sains bukan segala-galanya. Ada benda yang sains tak boleh kita manfaatkan. Sains tidak boleh menjawab di mana syurga sekarang. Sains tidak boleh menjawab sayap malaikat itu bagaimana terjadi, sebab dia berada di alam ghaib. Tetapi jika sesuatu berada di alam nyata, silalah kaji. Sebab itu Allah bertanya berpandukan soalan-soalan yang kita sebutkan tadi. Terangkan kepadaku tentang ayat
Bagaimana ia diturunkan dari awan, kamu hanya menurunkannya atas